warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel ASK Tingkatan 1. So hari ini cikgu akan rakam kelas cikgu bersama dengan pelajar 1 Cemerlang di SMK Pelindung. Okey, hari ini kita dah masuk kepada bab 3 lah. Bab 3 algoritma. Okey, algoritma ni penting untuk sains komputer lah. Okey, algoritma ni perkataan yang biasa kita dengar ni. Okey, pembangunan algoritma. Okey, bab ini anda akan mempelajari mengenai algoritma dan cara menulis sudut dan carta alih. Ini point dia. Habis bab ni mesti boleh lukis ni dua ni. So, sudut dan carta alih. Okey, melibatkan pilihan dan ulangan lah. Dia ada pilihan, dia ada ulangan. Okey, so kita tengok yang pertama sekali. So, kita tengok gambar dekat sini memasak mengikut buku resepi. So, masak kat dapur dia lah. Okey, mengikut buku resepi. So, dia ada step-step dia. Ni ada bahan-bahan dia, dia ada kaedah dia. Cara-cara dia Okey, cara-cara nak masak tu lah. Dia ada aksesori dia kat situ. Okey, teliti 3 aktiviti yang ditunjukkan dan bandingkan tata cara. So, kita nak bandingkan tata cara Okey, tahukah anda apakah tata cara itu? Apakah persamaan yang terdapat antara tata cara tersebut Okey, kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni dia tekan kalkulator saintifik So dia tekan 3, dia tekan titik, dia tekan 9, dia tekan X kuasa 3, dia tekan sama dengan ni step-step dia lah. Okey, so ni gambar yang kedua menggunakan kalkulator. Okey, untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ni dia membuat isian semula kredit telefon. So dia isi kredit telefon kat situ. Ni step dia lah. Tekan bintang 1 2 3 bintang. So dia letak 16 angka. So dia tekan hashtag dan dia tekan call lah. Okey, yang ni ni yang akan kita belajar So bila dia dah tekan, kalau betul SMS akan dihantar lah, menunjukkan baki kita dah masuk. So kalau tak tekan nombor tak betul, so dia minta kita ulang balik. Okey, yang tu yang kita akan belajar Dia ada pengulangan dekat situ. So selagi tak betul, selagi tu dia akan ulang balik tekan tu. Okey, so 3 aktiviti ni lah. Okey, kita tengok yang pertama sekali, pembangunan algoritma. Pembangunan algoritma. Setiap masalah boleh diselesaikan dengan melaksanakan satu siri tindakan mengikut urutan tertentu lah. So semua masalah kita boleh selesai So mengikut urutan yang tertentu. Okey, tata cara yang menyatakan tindakan-tindakan perlu dilaksanakan. Yang kedua, urutan tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah dikenali sebagai algoritma. Algoritma ni dia ada susunan tu lah. Dia ada turutan. Dia ada A, dia ada B, dia ada C. Untuk kita selesaikan masalah yang kita ada tu lah. Okey, tu yang kita panggil algoritma. Okey, ataupun algoritma ni dalam pengaturcaraan komputer lah, programming komputer, menyatakan dengan jelas urutan langkah atau tindakan Algoritma ni urutan langkah atau tindakan yang perlu dilaksanakan oleh komputer agar dapat memperoleh output yang diingini. So dia ada aturan dia lah, dia ada turutan dia Okey, di akhir bab ini, so yang pertama sekali pelajar mesti boleh menulis sudut dan carta alih. Okey, ini simple dia Okey, menulis sudut dan carta alih. Okey, pelbagai pilihan dalam menyelesaikan masalah. Menulis sudut dan carta alih melibatkan ulangan. So dia ada pilihan, dia ada ulangan.
Okey, lepas tu ralat. Yang ni kita akan belajar kemudian lah. Ralat ni adalah mistake mistake ataupun kesilapan dalam carta alih dan sudukut tu lah. Okey. So settle algoritma Okey, perkara penting semasa menulis algoritma. So kita ada 3 perkara penting. So A kat sini, B dan C lah, 3 perkara penting kita nak menulis algoritma. Okey, yang pertama sekali, step yang pertama, algoritma ni ditulis dalam bahasa yang difahami lah. Okey, tulis bahasa yang difahami oleh manusia. Okey, boleh buat BM, boleh BI pun boleh, apa-apa sahaja bahasa. Okey, apa-apa sahaja bahasa yang pelajar nak gunalah dan pelajar faham. Tu yang penting sekali Okey, perkara penting dalam menulis algoritma. So untuk yang baru masuk tadi algoritma ni adalah proses dalam pengaturcaraan komputer lah. Okey, menyatakan dengan jelas urutan langkah dan tindakan yang perlu dilakukan Okey, agar dia mendapat output yang kita nak lah. Okey, so perkara penting dalam menulis algoritma ada 3. Yang pertama sekali, kita tulis algoritma dalam bahasa yang mudah difahami lah. So kalau orang Melayu buat bahasa Melayu, bahasa Inggeris boleh, bahasa apa-apa sahaja bahasa Okey, tu step yang pertama. Okey, step yang kedua, kita tengok setiap langkah perlu dilaksanakan mesti dihurai. Setiap langkah yang perlu dilaksanakan mesti dihuraikan dengan jelas. So ni dia kena huraikan dengan jelas. Misalnya langkah menyatakan pilihan satu nombor yang besar adalah kurang jelas. So pernyataan ni yang lebih baik ialah pilih satu nombor yang lebih besar daripada 1000. So clear clear, maksudnya arahan dia mesti jelas. Mesti jelas. Okey, kalau dia kata pilih satu nombor yang besar, so tak clear lah nombor besar tu nombor berapa. So paling clear sekali pilih satu nombor yang lebih besar daripada 1000 lah. Okey, dan step yang ketiga, urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Contoh algoritma berikut menunjukkan kepentingan menulis dengan betul urutan langkah yang dilaksanakan. So urutan dia mesti betul lah. So kita tengok algoritma yang pertama. Okey, ni murid berpakaian kemas. So algoritma ada step dia lah, susunan dia. First kali pakai baju sekolah dulu. Okey, lepas tu pakai tali leher, lepas tu sikat rambut, lepas tu pakai sarung kaki dan pakai kasut sekolah. So jika urutan langkah dalam algoritma ni diubah sesuai seperti ditunjukkan dalam 3.3, murid yang mengikuti algoritma ini kelihatan tidak kemas. So kalau step dia tak betul, pakai tie dulu, tali leher dulu, lepas tu baru pakai baju sekolah, lepas tu baru sikat rambut, pakai kasut sekolah, baru pakai sarung kaki ni. So tak betul lah. So algoritma ni adalah step-step dia lah. Okey, so tadi kita cerita C Okey, yang keempat, satu lagi, algoritma mesti mempunyai kesudahan tertentu dalam suatu tempoh masa. Dengan kata lain, algoritma mesti menghasilkan output yang bermakna. So output yang bermakna setelah satu set langkah telah dilaksanakan dalam suatu tempoh tertentu. Okey, perwakilan algoritma. Okey, algoritma ni boleh diwakilkan atau dibentuk dengan pelbagai cara lah. Okey, lazimnya algoritma menunjukkan langkah-langkah suatu tugasan adalah seperti yang disenaraikan dalam rajah 3.1 dengan 3.3 tadi Okey, namun penggunaan carta alih dan sudukut. So hari ni kita belajar dua, carta alih, kita belajar sudukut. Maksudnya kita nak buat algoritma, okey, kita wakilkan dia dengan carta alih dan sudukut. Okey, kita pergi yang pertama sekali, carta alih. So pelajar lepas ni cikgu minta pelajar
pelajar buat nota sedikit berkaitan dengan carta alih lah. Carta alih. So dekat sini kita tengok carta alih ni bentuk carta alih bentuk carta alih. So dia ada step-step dia. Okey, step yang sampailah tamat Okey, ni bentuk carta alih. Okey. So dekat sini simbol-simbol ni dia ada maksud dia tersendiri Okey, so kita sekali lalu sekejap lagi kita buat exercise yang ni Ni untuk yang mentol tadi mentol kalau tak silap cikgu tadi yang dekat atas ni. Ni. Okey, ni langkah-langkah dia ni. So kita wakilkan dia dengan carta alih. So ada berapa step dekat sini? 1 sampai 7. Okey, so step dia dekat sini. Ni step dia 1 sampailah 7 sampai tamat lah. Okey. Ya, yang kedua sulukut. Tadi carta alih ni sulukut. Sulukut ni memberiakan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat yang ringkas dan padat lah. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris biasanya digunakan. Okey, indent digunakan secara meluas bagi memudahkan pembacaan suatu sulukut. Okey, rajah 3.5 menunjukkan sulukut bagi menguji kefungsian lampu itulah. Okey, ni sulukut. Okey. Okey, untuk latihan yang pertama latihan. So kita buat carta alih lah. Okey, untuk proses buat satu lita yang lengkap. So carta alih so cikgu rekod kat sini carta alih. Okey, so carta alih ni simbol lah. Simbol dia mesti yang pertama sekali dia mesti bentuk dia macam ni lah, elips, bulat penjung kat situ. So pelajar boleh follow cikgu So dekat sini kita buat mula huruf besar lah, mula. Okey, seterusnya carta alih kita buat yang kedua, kita semak pelak dipalam ke dalam soket. So yang ni bentuk dia petak Yang kedua petak. Okey, boleh follow cikgu Okey, sambil-sambil tu cikgu terangkan maksud dia lah. Maksud sekejap. Okey, maksudnya bentuk ni bujur ni So cikgu buat warna lain. Bentuk bujur ni adalah simbol untuk mula ataupun tamat. Okey, kalau bentuk petak yang ni proses dia. Boleh sambil-sambil tu cikgu terang. Halo, boleh follow cikgu? Okey. Yang ni kita buat anak panah Okey, step yang seterusnya. Pelak dipalam ke dalam soket. Okey, yang ni dia bentuk segitiga ni bentuk segitiga. So, bentuk segitiga lah. Awak buat tulisan awak tu dekat dalam dia tu lah. Okey, saya cek padam buat comel sikit. Okey, proses yang ketiga
plug dipalam ke dalam soket lah, bentuk rhombus ni. Bentuk rhombus tu kat situ. Okey, bentuk ni adalah kawalan pilihan. Kalau dia ada bentuk macam ni bentuk rhombus ni kawalan pilihan lah. So cikgu buat nota sikit. Yang ni kawalan pilihan. Apa maksud kawalan pilihan? So dia ada pilihan dekat situ. Okey, dekat sini palam dipadam ke dalam soket. Okey, so tanda soal kat sini tanda soal. So dia ada pilihan. Okey, kalau sambung kat bawah ni ya lah. Ya. Boleh follow cikgu? Mana break cikgu? Boleh Okey. Kalau plug dipalam ke dalam soket, kalau ya semak switch soket. Okey, kat sini semak switch soket dipasang. Dipasang. Okey, ni bentuk petak. Bentuk petak Bentuk petak ni menunjukkan apa, pelajar? Bentuk petak ni menunjukkan apa? Proses. Okey, bentuk petak ni kalau ya. So dekat sini kawalan pilihan kan. Kalau tidak, okey, so dia ada sebelah dia. Kalau tidak, kat sini tidak okey, palamkan plug ke dalam soket. Okey, sekarang ni soalan dia. Plug dipalam dalam soket tak? Tanda soal. Kalau ya, semak switch. Kalau tidak, kita palamkan dia lah. Okey, palamkan. So dekat sini ruang tak cukup ni. Ni petak Ni petak kat sini. Okey, ni palamkan plug ke dalam soket. So palamkan, cikgu nak tulis. Okey, palamkan plug ke soket. Okey, bila tidak tadi kita palamkan, lepas palam, so anak panah ni dia akan sambung balik ke ya dekat sini. Boleh follow cikgu? Boleh So ya ni kita sekejap. Ya ni kita tulis sebelah sini lah. Ya, sebab tak nampak anak panah ni. Okey, so kita dah sampai semak switch soket dipalam. Okey, seterusnya petak ni proses ni proses. Seterusnya kita pergi kepada rhombus tadi. Okey, apa maksud rhombus ni? Halo. Apa maksud bentuk segi empat ni? Rhombus ni. Kawalan pilihan. Okey, kalau petak ni petak ni proses. Okey, bagus awak respon. Yang penting awak respon Kalau yang ni kawalan pilihan. Ni kawalan pilihan. Apa maksud kawalan pilihan ni? Dia ada step dia. Kalau ya, apa tadi? Kalau ya, dia sambung terus dekat bawah. Proses dia. Okey, kalau tidak, so kena selesaikan kat sini lah. Okey, so sekarang ni semak switch soket dipasang. Okey, sekarang ni switch soket dipasang. So kita buat tanda soal dekat situ. Okey, kalau ya, pasang switch lampu. Switch soket dipasang, tanda soal. Kalau tidak, apa yang patut kita buat? Respon sikit.
Kalau tidak, pasang switch soket. Pasang switch soket. So lepas pasang, dia pergi ya macam ni lah. Boleh. Dan ni dah salin dah ni. Ni dah salin, dah follow cikgu dah. Ke belum lagi? Kalau belum, nanti awak follow cikgu Yang penting cikgu share balik lah video. Okey. Pasang switch lampu. So kita sampai proses yang keberapa dah kat sini? Pasang switch lampu. Kita baru duduk sini, betul? Betul Okey, kita sambung lagi proses dia. Okey, so yang ni adalah, ni tadi kita tulis yang petak ni proses. Okey, lepas proses kita pergi kepada kalau bentuk ni, bentuk apa tadi? Respon lagi sekali. Kawalan pilihan. Yes, bagus awak dah faham dah. So pilihan dia ada ya dan ada tidak. Kawalan pilihan. So kita ada ya. Kat sini ya. Kat sini kita nak tulis apa kat sini? Lepas kita pasang switch lampu tu, lampu ni menyala tak? Lampu menyala tak? Menyala, ada tanda soal kan? Dia ada pilihan kan? So dah ada pilihan. Dia ada pilihan dekat situ. So kalau tak menyala, kat sini kita ada ni lampu menyala. Lampu menyala. So kalau ya, dia pergi ke mana? Kalau lampu menyala, kalau kita tengok kat sini 4 ni, pergi selesai terus. So kalau ya dekat sini, padam lampu. So dekat sini padam lampu. So cikgu buat petak lah kat sini. Padam lampu. Okey, padam lampu, dan last sekali dia akan pergi sampai ke akhir. Akhir sekali dia pergi tamat lah. So tamat So sekarang ni ruang. So cikgu salin balik yang ni. Cikgu pergi sebelah. Boleh? Boleh So cikgu kecilkan dulu. Okey, so kalau lampu menyala, ya, pergi ke akhir. So kalau tidak, semak mentol dulu. Semak mentol. Mentol terbakar. So ini petak lah proses. Okey, semak mentol terbakar. So dia sambung lagi. Okey, bila kita semak mentol terbakar ni, dia ada kawalan pilihan dekat sini. Mentol dia terbakar tak? Sekejap. Mentol terbakar. Ada tanda soal kat situ. Kalau tidak, kat sini tidak. Tidak. Kat sini dia ada pilihan dia ya lah. Okey, kalau mentol tu terbakar, kita buat apa? Petak dia. Tukar mentol. Okey, baru. Okey, lepas tukar. Kalau dia mentol tak terbakar, baiki lita lampu. Lita lampu. Ini proses lah. Okey. So, dan last kali kita akan sambung dekat sini. Ni dekat sini tamat lah. Tamat bentuk macam mana? Bentuk bulat macam ni. Boleh? So dekat sini, anak panah dia sambung ke sini lah. Okey, dan yang atas sekali tadi
Ni kalau lampu menyala tadi ni kan. So ni sambung terus ke tamat dekat sini. Boleh? Boleh tak untuk carta alih? Halo, respon. Boleh Okay, so sekarang ni sudukut tu untuk algoritma kita dah wakilkan dia kepada carta alih. So proses carta alih selesai. Pelajar perlu tahu bentuk dia ni, bentuk mula, bentuk penjung ni, bentuk telur ni lah. Okay, bentuk petak adalah proses, bentuk rombos ni adalah kawalan pilihan. Okay, so settle untuk carta alih. Sekarang ni kita masuk kepada yang kedua dan yang terakhir untuk hari ni kita ada sudokod lah. Okay, so sudokod cikgu buat kat sebelah lah. So sudokod kita baca warna hijau lah sudokod Okay, sudokod. Sudokod ni langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat yang ringkas dan padat lah. Okay, daripada 7 step ni tadi tu. Okay, sudokod dia mesti dengan mula. So pelajar salin Okay, so mesti ada. Nanti exercise awak ada ni, ada 2 carta alih, ada sudokod. So mula dia mesti dengan mula lah. Ni sama macam carta alih mula. Okey, lepas tu kita semak. Ni semua huruf besar Semak. Okey, apa yang kita semak? So kita tulis dulu. Okey, plug dipalam ke dalam soket. Plug dipalam ke dalam soket. Okey, so settle yang pertama. Kita tengok kat sini. Okey, semak sama ada plug dipalam ke dalam soket. Okey. Jika. So dekat sini huruf besar juga jika. So jika kita ada tadi, so cikgu buat warna merah senang. Jika plug tidak dipalam. Plug tidak dipalam ke dalam soket. Okey, apa yang berlaku jika plug tidak dipalam ke dalam soket? So pelajar mesti buat palamkan. Okey, palamkan plug di dalam soket. Okey. So kita sambung lagi. Sudukut ni dia menggunakan perkataan-perkataan di depan ni lah. Mula, semak, jika, palamkan. Okey, tamat jika. Tamat jika. Okey. Tamat jika yang ni yang proses yang sampai habis yang last tadi itulah. Okey, kalau belum kita semak lagi. Semak. Switch soket dipasang. Switch soket dipasang. Okey, lepas kita semak kita ada apa? Pelajar respon sikit. Jika, betul? Jika so jika switch soket tidak dipasang. Switch soket tidak dipasang. So kalau switch soket tu tidak dipasang, kita pasangkan. Sangkan. Huruf besar yang hijau ni semua huruf besar.
Okey, pasangkan switch soket. Okey. Lepas tu dia sambung lagi. Tamat jika. Okey. Tamat jika. Kita sambung pasang switch lampu. Okey, pasang switch lampu. Lepas pasang ni kita ada apa? Kita ada jika lampu menyala. Sorry pakai warna merah, asingkan. Jika lampu menyala, okey, kita padamkan lampu. Kita padam je lah. Padam switch lampu. Switch lampu. Okey, seterusnya dia melangkau kat sini melangkau ke tamat. Tamat ni akhir sekali lah. Mesti huruf besar So yang tadi sama macam catat alih juga, melangkau ke tamat. Okey, tapi dia ada lagi dia ada sambungan dia lagi. Okey, semak dekat sini, kita ada semak dekat sini. Okey, apa yang perlu kita semak dekat sini? Mentol terbakar. Lepas semak mesti ada jika lah. Okey, jika mentol terbakar. Okey, tukar mentol. Hijau, sorry tukar mentol. Okey, jika tidak, tadi kita dah bincang, jika tidak baiki lita lampu. Okey, lepas tu kita ada tamat jika lepas tu baru kita pergi tamat so settle. Settle untuk suruh kod. So cikgu ulang balik suruh kod. Mesti mula, patut kita semak. Plug dipalam ke dalam soket. Lepas tu dia ada jika plug tidak dipalam ke dalam soket, so kita palamkan dia lah. Tamat jika tamat jika. Lepas tu kita semak lagi. Switch soket dipasang. Jika switch soket tidak dipasang, kita pasangkan switch soket. Tamat jika juga, habis satu proses lagi. So pasang lampu. Jika lampu menyala, kita padamkan lampu. So terus kita pergi ke yang terakhir sekali, tamat. So kita semak dekat situ. Mentol terbakar tak? Jika terbakar, kita tukar mentol.
Jika tidak, kita baiki lampu. So tamat. So sekarang ni cikgu minta pelajar yang penting sekali pelajar buat latihan ni. Okay, untuk satu page tu pelajar tulis masalah dekat sini. So pelajar buat cataan ni dekat sebelah, buat sorokod dekat sebelah. So pelajar boleh compare dua ni untuk memudahkan pemahaman pelajar lah. Okay, so kita dah habis latihan kita dah habis latihan catat alih dan sorokod. So lepas ni kita akan bincang lagi lah untuk tajuk seterusnya. So pelajar boleh tengok video lah. Pelajar yang tak masuk kelas cikgu boleh tengok video Okay, terima kasih. Assalamualaikum.